Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du, fahadha mukhtasarun fil aslaini wa ma ma'ahuma. Ikhtasartu fihi jam'al jawami' lil'allamah At-Taj As-Subki. Apa makna wa ba'du? Wa ba'du yani amma ba'du. Kegunaan ba'du ini lil intiqali biha min uslubin ila uslub, untuk beralih daripada satu topik kepada topik yang lain. Asalnya amma ba'du. Amma ba'du, adapun seterusnya. Amma ba'du ini apa makna? Adapun seterusnya. Biasa orang terjemah ba'du dengan selepas ini ataupun selepas itu. Jadi terjemah mudahnya seterusnya. Sebab bila kata selepas, ba'du dia mabniyun 'ala dhammi kan. Ya. Okey, boleh minta yang semua dengar. Boleh tutup boleh English kata mute kan, dia mute, M-U-T-E, mute maknanya tutup lah, tutup mic. Okey, nampak dah semua tutup tu, alhamdulillah, supaya tak ada gangguan suara. Jadi ba'du ni asalnya ba'da zalika, kemudian mudhafun ilaih mahdhuf. Zalika tu dibuang, dihadzaf. Lepas tu masih manwi ke tak manwi. Mudhafun ilaih bila hadzaf dia jadi mabniun 'ala dhammi. Mabni ni bila manwi ke ghairu manwi? Ingat tak kaedah? Dia ada 3 keadaan kan. Satu, mudhafun ilaihnya mazkur. Mudhafun ilaih mazkur. Macam yaumal khamisi, mudhafun ilaih mazkur. Maka dia punya zaraf tu i'rabnya mengikut awamil, mengikut amil. Jitu yaumal khamisi wa dakhaltu yaumal khamisi, ikut amil. Kalau zaraf berkenaan, mudhafun ilaihnya madhkur. Mudhafun ilaihnya madhkur. Macam yauma tu kan, yauma zaraf, al-khamis tu mudhafun ilaih disebut. Bila disebut maka yauma tu ikut amil. Kalau amil rafa' dia baca rafa', jaa yaumul khamisi. Kalau amil nasab baca mansub, dakhaltu yaumal khamisi, darastu fi yaumil khamisi, ikut amil. Itu bila madhkur. Sekarang ni kalau mahdhuf, macam di sini kan mudhafun ilaihnya mahdhuf, dibuang, dihazaf. Mudhafun ilaihnya dihazaf. Maka ada 2 keadaan, sama hazaf tu manwi ataupun ghairu manwi. Kalau hazaf tu ghairu manwi, tak diniatkan, maka dia jadi mansub. Macam jitu yauman, aku datang pada satu hari, baca yauman, baca mansub. Sebab mudhafun ilaihnya mahdhuf, dihadzaf. Okey, tak ada gangguan Tak ada, boleh, tak ada gangguan. Okey, mudhafun ilaihnya ada apa? Ada gangguan ke? Boleh terus.
Mudhafun ilaihnya, saya pula jadi tak ada suara ni. Sekejap. Okey, macam mana jadi gitu? Okey. Dah jelas kan? Mudhafun ilaihnya kalau macam mana telefon ni? Off. Okey. Kadang-kadang saya pernah ada gangguan sikit. Bila mudhafun ilaihnya mahdhuf, kemudian tak ghairu manwi, mahdhuf ghairu manwi, maka bacanya mansub. Macam jitu yauman, aku datang pada satu hari. Satu lagi keadaan mudhafun ilaih mahdhuf tetapi manwi, masih ada dalam niat mutakallim. Macam di sini ni, ba'da zalika, amma ba'da zalika. Adapun selepas ini, adapun seterusnya, maka kaedahnya mabniyun ala ad-dhammi. Macam dalam Quran sebut lillahil amru min qablu wa min ba'du. Okey? Jelas? Fahada. Oleh kerana wa ba'du ni ada takdir amma, kan ada huruf syarat. Ada takdir huruf syarat di situ, maka jawab syartinya letak fa. Jawab syartinya letak fa. Fahada, maka ini. Ini kitab yang di depan kita ni lah. Setiap isim isyarah mesti ada musyar ilaihi. Sebagaimana setiap dhamir mesti ada marji' dhamir. Setiap dhamir mesti ada marji' dhamir. Demikian juga setiap isim isyarah mesti ada musyar ilaihi. Jadi hadha ni mana musyar ilaihinya? Kitab yang sedang kita baca ni. Kitab ini merupakan mukhtasarun, ringkasan. Merupakan ringkasan, bukan kitab mutawwal. Bukan kitab mutawwal, tapi kitab ringkasan. Kitab ada 3 jenis kan. Satu kitab yang mukhtasar, ringkas. Satu lagi kitab mutawwal, panjang lebar. Satu lagi kitab yang sederhana lah. Di sini kitab ringkasan fil aslaini yang bersangkutan dengan 2 asal, 2 usul. Aslaini maksudnya usul fiqh dan usuluddin. Usul fiqh bersangkutan dengan perkara furu' dalam agama. Perkara furu'. Hal-hal yang bersangkutan dengan ibadat, dengan muamalat, dengan munakahat dan sebagainya. Perkara furu'. Berbeza dengan usuluddin. Usuluddin melibatkan perkara-perkara usul. Perkara usul, perkara akidah. Perkara-perkara apa namanya, akidah. Hal-hal keimanan pada Allah, keimanan pada malaikat, beriman dengan kitab dan sebagainya. Ya? Suara kau aja. Okey. Mungkin sebab benda ni kot. Sekarang jelas? Okey. Mukhtasarun fil aslaini, mukhtasar yang melibatkan 2 usul, usul fiqh dan usuluddin. Kenapa sebut aslain? Sepatutnya sebut usulain. Sebab 2 usul kan. Siapa boleh beritahu? Kenapa sebut aslain, tidak sebut usulain? Sebabnya litakhfif, untuk keringanan. Jadi dimufradkan, digunakan lafaz mufrad. Wa ma ma'ahuma, dan juga kita ni merangkumi perkara-perkara yang bersangkutan dengan 2 usul tadi. Yang bersangkutan dengan usul fiqh dan usuluddin. Seperti masalah adabul futya, adab-adab memberi fatwa. Disiplin dalam memberi fatwa. Disiplin fatwa ni kaitan dengan usul fiqh ke usuluddin? Ya. Semua tutup kan? Semua tutup mikrofon. Usul adabul futya, adab memberi fatwa. Ini kaitan dengan usulul fiqh. Masalah taqlid, ini kaitan dengan usul fiqh ke usuluddin?
Usulu taklid. Taklid usuluddin. Mana dalam perkara akidah boleh taklid? Kata boleh. Maknanya taklid ini bersangkutan dengan usul fiqh, bukan usuluddin. Sebab usuluddin ini perkara akidah kan. Dalam akidah boleh taklid. Tak boleh dalam perkara akidah kena jazam. Dalam perkara akidah kena jazam, tak boleh taklid. Sebab itu tidak berlaku qiyas kan dalam masalah akidah. Qiyas tak boleh berlaku. Akidah ni kena berdasarkan nas. Okey. Sebab apa tak berlaku qiyas dalam masalah akidah? Sebab qiyas ni memberi faedah zon. Qiyas kan, kesan daripada qiyas adalah zon ni, zon. Dia tidak memberi yakin. Sedangkan dalam akidah dituntut yakin. Sebab tu dalam perkara akidah qiyas tak berlaku, dan taklid pun tak berlaku sebab dituntut jazam. Kena jazaman kita kena ada dalil-dalil kita sendiri. Kemudian juga dalam kitab ni membicarakan, di akhir kitab nantilah membicarakan tentang tasawuf, perkara-perkara yang bersangkutan dengan tazkiyah, bersangkutan dengan sifat ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, mengabdikan diri kepada Allah seakan-akan nampak Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara tasawuf ni dia ada kaitan dengan usuluddin ke usul fiqh. Yakni dia kaitan dengan usuluddin. Sebab pangkal bagi bersih hati. Tasawuf ni asalnya untuk tazkiyah kan. Tazkiyah Nabi SAW Allah hantar dengan 3 tugasan. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Rasulan minhum yatlu 'alaihim ini bersangkutan dengan tauhid, baca Al-Quran untuk membetulkan keimanan dan akidah manusia. Ini satu tugasan Nabi, yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Tazkiyah ni kaitan dengan tasawuf, menyucikan batin umat, membersihkan hati umat. Dan wa yu'allimuhumul kitabah ini mengajar kitab, bersangkutannya dengan fiqh, berkaitan dengan fiqh. Jadi bila kita sebut tentang tazkiyah, penyucian batin, pangkal bagi penyucian batin ataupun tasawuf ni kena ada tauhid. Masih dengar ke suara saya? Okey. Tadi pun ni kadang-kadang dia padam, saya tak pasti dia bila padam tu suara masih dengar ke tidak. Jadi sebab apa tasawuf ni pangkal dia kena tauhid? Sebab dia akan jadi benar-benar kita boleh tasawuf, boleh buat tazkiyah, bersihkan hati kita, tidak ada riak dan tidak ada sifat-sifat mazmumah, tidak ada takabur. Lepas tu ada pula sifat-sifat mahmudah dalam diri kita, ikhlas, sangka baik dan sebagainya. Ini sifat-sifat yang mahmudah yang disebut dalam Quran dan hadis. Ini berlaku bila mana adanya tauhid, iaitu kita, tauhid ni apa dia punya intipati dia? Kita nampak Allah. Ini intipati tauhid. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah cipta kamu dan Allah cipta segala amalan kamu. Segala tindakan-tindakan manusia ni sebenarnya berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya dalam pengetahuan Allah, la takhfa alaihi khafiyah, tidak tersembunyi sesuatu pun daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya Allah tahu, semuanya Allah Ta'ala melihat.
Jadi bila begitu, bila kita berlaku kita buat amal misalnya, maka kita tak nampak makhluk, kita nampak Allah. Sebab berpunca daripada akidah kita bahawa wallahu min waraihim muhit. Allah Ta'ala meliputi pengetahuannya terhadap segala tindakan kita. Dan kewujudan Allah adalah kewujudan yang sebenar. Dzalika bi anna Allah huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Kewujudan Allah kewujudan yang sebenar, dan makhluk-makhluk selain Allah ni kewujudannya hanya palsu, tidak benar, tidak wujud yang betul. Ini tauhid kan. Jadi bila kita menghayati tauhid ni, maka dengan sendiri akan datang tazkiyah. Kita buat amal pun kita tak nampak makhluk, kita nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau datang idza, perkara-perkara yang tak menyenangkan daripada makhluk pun kita tak nampak ini, sebagai datang daripada makhluk. Sebenarnya kita nampak Allah Ta'ala, Allah yang datangkan untuk sesuatu hikmah dia. Boleh dengar? Boleh dengar suara saya? Boleh ya? Okey. Dengar. Jadi sebab itu Quran sebut waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Kami jadikan sebilangan kamu ni ujian bagi sebilangan yang lain. Dan idza yang datang daripada makhluk, perkara-perkara yang tak menyenangkan datang daripada kawan kita ke, daripada jiran kita ke, kita tak nampak itu sebagai datang daripada jiran, datang daripada kawan. Sebaliknya kita nampak itu Allah yang datangkan. Jadi berpangkat daripada tauhid tadi. Berpangkat daripada tauhid, maka akan datang tazkiyah. Sebab tu di akhir kitab ni ada perbahasan tasawuf. Tasawuf ni kaitannya dengan usuluddin ke usulul fiqh. Kaitannya dengan usuluddin. Ikhtasartu fihi jam'al jawami'. Aku ringkaskan dalam kitab ni. Ini pelik sikit ikhtasartu. Biasa ikhtasartu wazan ifta'ala yafta'ilu ni biasanya lazim. Tapi di sini dia jadi muta'addi. Sebab ada maf'ulun bih di situ. Maf'ulun bihnya apa? Apa maf'ulun bihnya? Ya. Jam'al jawami'. Wazan ifta'ala biasanya untuk lazim kan? Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Biasanya kegunaan dia lazim, tapi di sini muta'addi. Aku ringkaskan di dalamnya, di dalam kitab Mukhtasar ini, aku ringkaskan kitab Jam'ul Jawami'. Maknanya kitab yang kita belajar ni, Ruhul Usul ni, dia merupakan ringkasan daripada kitab Jam'ul Jawami' lil-Allamah At-Tajassuki. Ikhtasartu fihi jam'al jawami' lil-Allamah At-Taj As-Subki rahimahullah. Aku ringkaskan kitab Jam'ul Jawami' karangan Imam Tajuddin As-Subki. Taj As-Subki ada dua kan? As-Subki ni ada dua. Satu Subki Al-Ibn, satu lagi As-Subki Al-Ab. Jadi yang ni mana satu ni? Pengarang Jam'ul Jawami'. Dia merupakan Al-Allamah Abdul Wahab At-Taj As-Subki, Ibnul Imam Syekh al-Islam Taqiyuddin As-Subki. Jadi ini As-Subki Al-Ibn, bukan As-Subki Al-Ab. As-Subki Al-Ibn. Wa abdaltu minhu ghairal mu'tamadi wa ghairal wadihi bihima, ay bil mu'tamadi wa bil wadihi. Abdaltu aku tukar minhu daripada kitab Jam'ul Jawami'. Aku buat editing sikit, buat penukaran, buat editing beberapa masail
yang mana tidak mu'tamad aku tukar dengan yang mu'tamad. Ada masalah-masalah pandangan-pandangan Imam Suki yang tidak mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, aku tukar dengan pandangan yang mu'tamad. Demikian juga yang tidak wadih, abdaltu ghairal wadihi bihim ay bil wadih. Yang tidak wadih aku tukar dengan yang wadih, dengan yang jelas. Ini pun berlaku kepelekan bahasa juga ni. Sebabnya dalam bahasa Arab bila berkata abdala ni kan, macam dalam Quran kan, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Adakah kamu tukar, yakni kamu mengambil yang adna. Atastabdiluna alladhi huwa adna, ambil yang adna, billadhi huwa khair, dengan yang lebih baik. Jadi sepatutnya ba tu dia masuk pada yang dibuang. Bila kata tukar kan, ada satu kita ambil, satu kita buang kan. Dengar ke ni? Ya? Dengar? Sebab skrin saya ni dia gelap ni, saya tak tahu. Muka saya nampak? Ya? Nampak? Ya? Muka tak ada. Oh, skrin jadi gelap tak apa saya tekan. Suara dia tak apa. Okey. Phone saya tak tahu kenapa phone saya ni dia bila cakap lama dia jadi skrin dia gelap. Sekarang ni nampak? Okey, nampak . Jadi dalam bahasa Arab kan, kalau ikut penggunaan Quran, ba tu dia masuk pada perkara yang dibuang. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Kamu tukar, ambil yang adna, kamu buang yang lebih baik. Ambil apa yang adna ni, apa bawang, apa Bani Israel kan, cerita Bani Israel, bawang, sayur-sayur yang bau ni, tukar, buang yang lebih, buang manna wasalwa. Al-manna makanan daripada syurga, burung daripada syurga, sejenis madu Allah datangkan daripada syurga, mereka buang yang tu, mereka ambil makanan-makanan yang hasil bumi ni, yang berbau dan sebagainya. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ba tu dia masuk pada yang dibuang. Itu penggunaan Al-Quran. Di sini ba ni masuk pada yang diambil. Pasal tak perbezaan penggunaan tu? Faham tak? Bila kata tukar ni, ada satu yang kita ambil dan satu lagi kita buang, bahawa namanya tukar kan? Betul ke betul? Ya? Betul. Dalam Quran gitu kan, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Kamu tukar, ambil yang adna, buang yang lebih baik. Tapi di sini terbalik ni penggunaannya. Aku tukar, aku buang yang tak mu'tamad dan yang tak jelas, aku buang. Aku ambil yang jelas, yang mu'tamad. Maknanya ba tu dia masuk pada perkara yang diambil, sedangkan dalam Quran ba masuk pada yang dibuang. Gitu. Jadi berlaku kepelekan segi bahasa. Mungkin jawapan dia gini. Jawapan dia ada beza antara perkataan abdala dengan istabdala, mungkin gitu. Sana dalam Quran tu istabdala kan, atastabdiluna alladhi huwa adna. Di sini abdala. Jadi mungkin ada beza tu penggunaan antara abdala dengan istabdala. Boleh faham? Faham kau faham? Ya? Faham? Okey, alhamdulillah. Ma'aziyadatin hasanah, disertai dengan tambahan-tambahan yang baik. Maknanya aku 3 perkara aku buat di sini. Kata siapa? Pengarang kitab Lughul Usul, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dia kata terhadap kitab Jam'ul Jawami' ni
Pertama, aku ringkaskan dia, ikhtasartu. Aku ringkaskan dia. Yang kedua, aku tukar mana-mana yang tak muktamad, mana yang tak jelas, aku tukar dengan yang jelas, yang muktamad. Yang ketiga, aku buat tambahan-tambahan yang baik. Ini pengarang yang baik kan? Pengarang yang baik dia tidak semata-mata nukil je orang punya, naqil. Semata-mata menukilkan orang punya, tidak. Bahkan dia ada pendapat dia, ada tambahan-tambahan yang dia buat dan sebagainya. Wa nabatu ala khilafil mu'tazilah bi'indana. Dan aku buat tanbih, buat peringatan terhadap masalah-masalah yang ada khilaf dengan Mu'tazilah, perbezaan pandangan ataupun perbezaan akidah dengan Mu'tazilah. Aku guna, bila nak ingatkan perbezaan tu akan guna indana. Jadi nanti bila dalam kitab ni kita jumpa perkataan indana, bermakna masalah tu ada berbeza dengan Mu'tazilah wa ghairihim. Dan kalau ada khilaf dengan selain Mu'tazilah, aku akan guna al-asahhu. Guna apa? Al-asahhu. Bila Musani kata wal asahhu, maknanya ada khilaf dengan selain Mu'tazilah. Boleh jadi khilaf dengan Hanafiyah, boleh jadi khilaf dengan Hanbaliyah, boleh jadi khilaf dengan apa, Maturidiyah dan sebagainya. Ya. Jadi takdir ibaratnya wa nabbahtu ala khilafi ghairihim ay ghairil mu'tazilah bil asah ay bil lafzi al asah. Ghaliban, biasanya gitu. Ini bukan kaedah yang muttaridah, bukan kaedah yang menyeluruh, tetapi kaedah aghlabiyah. Kebiasaannya begitu. Bila guna asah tu maknanya ada khilaf dengan selain Mu'tazilah. Boleh jadi juga berlaku takhalluf. Kan bila kata kaedah aghlabiyah, dia ada kemungkinan takhalluf, yakni percanggahan dengan kaedah tu. Kalau kaedah muttaridah tidak ada takhalluf. Boleh faham kan? Kaedah ni kaedah aghlabiyah, kebanyakannya begitu. Boleh jadi berlaku sebaliknya. Aku guna indana untuk khilaf dengan apa selain Mu'tazilah, boleh jadi juga. Tapi kebiasaannya begitulah. Untuk Mu'tazilah guna indana, dan untuk selain Mu'tazilah, khilaf perbezaan pendapat dengan selain Mu'tazilah, guna perkataan al-asahhu. Wa sammaituhu lubbal usul ataupun lubbul usul. Aku namakannya lubbul usul. Kalau i'rab hikai kita baca lubbul usul. I'rab hikayah, i'rab cerita, lubbul usul. Tapi kalau i'rab betul ni, i'rab hikai. Satu lagi i'rab apa? I'rab lafzi. Kalau i'rab lafzi kita guna baca lubbal usul. Sampai itu lubbal usul. Sama juga ketika nama kan, kita baca nama ni kan. Macam tadi Abdul Wahab Ibnul Imam, maka Syekhi, kalau i'rab yang betul Syekhil Islam Taqiyuddin. Tapi kalau i'rab hikai kita baca Syekhul, walaupun dia mudhaf ilaih. Ibnul Imam Syekhul Islam Taqi, walaupun mudhaf ilaih kita baca Syekh sebab atas dasar i'rab hikai. Boleh faham? Ya, faham semua? Semua tutup mikrofon ni. Faham? Zikri faham? Ya. Rajian minallahil qabul, sambil mengharap. Rajian tu masuk sebab jadi hal. Rajian masuk sebab jadi hal. Dalam keadaan aku berharap. Aku namakan kitab ni Lubbul Usul, dalam keadaan berharap, sambil berharap. Minallahi, daripada Allah, al-qabul, penerimaan. Harap ni sifat yang sepatutnya kita harap bila Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu masa ni kata harap daripada Allah al-qabul, penerimaan. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan, qabulan. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan, penerimaan. Qabul maknanya penerimaan.
Dalam belajar penting kita dapatkan qabuliyah daripada Allah, penerimaan daripada Allah. Asas untuk kita memahami ilmu ni qabuliyah, penerimaan, bukan qabiliyah. Qabiliyah makna kepandaian, kecerdasan. Dalam belajar ilmu agama, ilmu wahyu, asasnya bukan qabiliyah, bukan kepandaian, bukan kecerdasan, bukan IQ, tetapi asasnya ialah qabuliyah, yakni penerimaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Penerimaan ataupun SQ. SQ ni maknanya hubungan kerohanian kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan IQ. IQ ni kita punya kecerdasan. Tapi yang penting dalam belajar ilmu wahyu ni, perkara asas, perkara utama ialah qabuliyah, penerimaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala terima kita. Terima kita, terima amal kita, terima doa kita, maka itulah akan jadi asas. Wa as'aluhu an naf'a bihi. Aku minta supaya Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah supaya beri manfaat bihi, melalui perantaraan kitab ini. Fa innahu khairu ma'mulin. Sesungguhnya Allah itu sebaik-baik zat yang kita letak pengharapan. Kenapa kau harap pada Allah, minta pada Allah? Kerana dialah sebaik-baik makmul, zat yang kita letak pengharapan. Selain daripada Allah letak pengharapan, banyak keadaannya tak menjadi. Manusia letak pengharapan pada harta benda, al-mal wal banun, zinatul hayatid dunya, anak, harapan pada anak-anak, harapan pada harta benda dan sebagainya, pada pangkat dan sebagainya. Allah kata al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Amal soleh itulah yang merupakan sebaik-baik wasilah untuk kita jadikan pengharapan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh yang kekal, al-baqiyatu as-salihatu khairun, lebih baik dari segi pahalanya di sisi Allah. Khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala, dan lebih baik dari segi pengharapan. Wasilah untuk kita letak pengharapan pada Allah, wasilah apa? Wasilah bil amal. Wasilah amal ni wasilah yang ulama benarkan. Kita bertawassul kepada Allah melalui perantaraan amal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata. Carilah jalan untuk sampai kepada Allah dengan wasilah, wasilah amal. Al-wasilah bil amal, wasilah dengan amal-amal. Macam cerita disebut dalam kitab-kitab hadis kan, 3 orang kan daripada orang dahulu, mungkin daripada kalangan Bani Israel. Mereka jalan-jalan sampai dalam hutan, mereka terperangkap masuk dalam gua. Hujan tu masuk dalam gua, lepas tu batu besar menutup mulut gua tu, mereka terperangkap dalam tu. Akhirnya mereka minta pada Allah melalui wasilah amal, dan Allah Ta'ala telah lepaskan mereka. Ingat ke cerita tu? Ingat? Ada 3 orang kan, masing-masing kemukakan amal-amal mereka yang paling mereka harap untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fa innahu khairu maqbulin, Allah taala lah sebaik-baik zat untuk kita letak harapan. Wa yanhasiru maqsuduhu fi muqaddimatin wa sab'ati kutub. Maksud kitab ini terhimpun dalam beberapa muqaddimah dan 7 kitab. Kitab ni kan kitab Lubul Usul ni merangkumi beberapa muqaddimah, kemudian diiringi dengan 7 kitab. Mana ada 7 bab pula di dalam ni. Bab-bab tu dinamakan kitab. Ada 7 kitab pula. Di dalam kitab ni ada 7 kitab. Antaranya apa? Antaranya dalam apa, di antara 7 kitab tu Sifatul Mujtahid. Ini di dalam Al-Kitab As-Sabi', kitab yang ke-7. Dia membahaskan tentang apa? Sifat-sifat mujtahid, ataupun syurut, apakah syarat-syarat untuk seseorang untuk jadi mujtahid.
Ini disebut dalam Al-Kitabu As-Sabi'. Lepas tu misalnya Al-Murajjihat dalam Al-Kitabu Sadis, kitab yang ke-6, dibahas tentang murajjihat. Murajjihat ni maksudnya bila ada dalil-dalil yang muta'aridah, kita nak tarjih yang mana. Kadang-kadang ada antara dua hadis ada berlaku ta'arud, berlaku kontradiksi, berlaku macam apa pertembungan dua hadis. Nak tarjih yang mana, maka ada dia punya wajah tarjih ataupun alasan untuk tarjih. Alasan untuk kita menangkan mana-mana hadis itu dibahas dalam Al-Kitabu As-Sadis. Okey, insya-Allah. Jadi sekarang kita masa pun dah belajar segini. InsyaAllah kita sudah isahkan ini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.